Alhamdulillah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, Alhamdulillah hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita di muka surat 504 daripada kitab Fiqh Sunnah dalam bab solat istikharah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita mengetahui, Alhamdulillah, seperti mana yang kita sebutkan pada pertemuan kita yang lalu, selain daripada solat-solat fardu, kita disunatkan mendirikan juga solat-solat sunat. Kita telah kupaskan bersama beberapa jenis solat-solat sunat yang ada di dalam Islam. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan mengenai solat duha, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan zahir dan batin untuk beristiqamah mendirikan solat duha. Hari ini perbincangan kita dalam bab solat istikharah. Apakah yang dimaksudkan dengan solat istikharah dan bagaimana tata cara melaksanakan solat istikharah dan sebagainya akan kita kupaskan insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui sebagai seorang beriman, kita beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar, kita mengetahui bahawasanya tidak akan berlaku sesuatu perkara kecuali hanya sena dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ada perbincangan yang lain dalam bab beriman pada qada dan qadar, bagaimana beriman dengan cara yang benar. Sebagai seorang Islam, kita juga senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam apa juga perkara. Namun apabila kita katakan kita bertawakal, itu bukan bererti kita lepas tangan. Itu bukan bererti kita tidak usaha. Kita tetap kena usaha, kita tetap kena melakukan sesuatu perkara itu dengan sebaik-baiknya, dan juga kita perlu tetap planning untuk melakukan sesuatu perkara bahkan sebelum melaksanakan sesuatu perkara. Apabila kita telah berusaha, kita telah buat planning, kita berserah, kita berdoa kepada Allah, kita kemudian bertawakal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di dalam menjalani kehidupan ini, kadang-kala kita berada dalam satu situasi di mana kita tidak dapat memilih antara A dengan B. Kita tidak tahu mana yang lebih baik, nak buat perkara ini atau nak buat perkara itu. Atau kadang-kala kita tidak pasti dalam membuat keputusan mana yang lebih baik. Dari segi mata kasar kita tengok ini baik, tetapi hakikatnya kita tidak mengetahui. Maka sebagai seorang beriman, kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita berusaha dan berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman jahiliah, apabila mereka hendak membuat satu keputusan, jadi kadang-kala apa yang mereka lakukan dengan menggunakan anak panah. Anak panah tu maksudnya mereka ada panah, katakan mereka shoot. Kalaulah terkena atas, contohnya, maka mereka buat keputusan A. Kalau terkena bawah, mereka buat keputusan B. Dan perkara ini dilarang dalam Islam kerana inilah antara perkara yang innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala melarang dan mengatakan bahawasanya innamal khamru, sesungguhnya khamar yakni arak, wal maisiru, dan juga perjudian, wal ansabu wal azlamu, penyembahan berhala dan memanah, ini adalah amalan-amalan keji, amalan-amalan yang dikatakan rijsun min amali syaitan, adalah najis, amalan-amalan yang najis, amalan-amalan yang keji, yang berdosa. Yang dikatakan dengan memanah tu bukan memanah yang kita lakukan seperti biasa, itu adalah sunnah, diperbolehkan, tetapi memanah ini adalah dalam kita membuat keputusan. Seperti yang saya sebutkan tadi, di zaman jahiliah, mereka dalam membuat keputusan, mereka letakkan kepada nasib. Bahasa kita lah ya, contoh, katakan, kita nak buat sesuatu keputusan. Kita tak tahu nak pergi ke tak nak pergi. Kita nak, contohnya kita nak pergi luar negara. Kita tak tahu wajar ke tak wajar, selamat ke tak selamat. Maka contohnya apa kita buat? Okeylah, saya ambil coin, okay, duit shilling, kemudian kita campakkan kepala ke bunga, head or tail. Maka ternyata kepala. Kalau kepala aku pergi, kalau bunga aku tak pergi. Kita pun campakkan head or tail. Maka kita tengok tail, maka tak pergi.
Kenapa tak pergi? Okey, berdasarkan ini nanti akan berlaku perkara-perkara bencana atau sebagainya. Adakah dibenarkan dalam Islam? Tak dibenarkan dalam Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga di waktu kecil dahulu kita suka main cak-cak kuti. Main cak-cak kuti, tembakau 5 kati. Contoh, untuk membuat satu keputusan. Dibenarkan ke tidak? Tak dibenarkan dalam Islam, para jemaah yang dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana kita, tawakal kita, penyerahan kita kepada nasib sedemikian. Tak diperbolehkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, arak, perjudian, penyembahan berhala dan mengundi nasib tadi adalah adalah rijsun, yakni najis, min amali syaitan, daripada amalan-amalan syaitan, maka ianya dilarang. Para jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana sebagai seorang beriman kita nak buat satu keputusan kalau kita tidak gunakan perkara-perkara yang dikatakan tadi? Apa yang diperbolehkan dalam Islam, para jemaah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan sunnah yang kita digalakkan kalau kita ingin membuat satu keputusan adalah kita dengan solat istikharah. Solat istikharah ini adalah satu amalan solat sunat yang kita digalakkan. Katakan kita di offer kerja daripada syarikat A dan syarikat B. Kita tak tahu nak terima syarikat A ke syarikat B atau syarikat C. Maka kita tak boleh cak-cak kuti. Tak boleh main head or tail untuk terima. Tetapi kita solat istikharah. Ini sifat seorang yang beriman, para jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga katakan kita nak buat planning, kita tak tahu nak pergi umrah ni, contohlah ketika umrah dah buka semula. Kita nak buat planning, tak tahu nak pergi hujung bulan, katakan nak pergi bulan Disember ke, bulan Mac ke, bulan Jun. Mana lebih baik ya? Maka dalam perkara ini sama ada kita minta pendapat mereka-mereka yang telah berpengalaman, atau kalau katakan kita betul-betul tidak tahu bagaimana nak buat keputusan, kita pun solat istikharah, mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan ada seorang ibu atau seorang ayah, anaknya dipinang oleh 3 orang jejaka. Jejaka A, jejaka B, jejaka C. Semua baik-baik belaka. Buat rujuk atau buat dapatkan maklumat-maklumat daripada teman-teman, buat risetkan. Semua baik-baik belaka, tak tahu mana yang nak pilih. Dalam perkara ini, para jemaah, solat istikharah. Mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia, para jemaah, untuk kita memahami. Solat yang disebutkan sebagai solat istikharah, kita disunatkan dan kita digalakkan mendirikan solat tersebut apabila kita ingin petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita redha, kita tawakal kepada Allah Taala dan redha dengan keputusan yang telah ditetapkan. Baik, perbincangan kita daripada kitab Fiqh Sunnah, muka surat 504, penulis mengatakan solat istikharah. Baik, seseorang yang ingin mengerjakan sesuatu permasalahan yang bersifat mubah dan tidak dapat mengenal pasti mana satu yang terbaik untuk dirinya, disunatkan mengerjakan 2 rakaat solat sunat istikharah dan hukumnya bukanlah wajib. Baik. Pertama sekali, penulis katakan dalam kita bincangkan tentang solat istikharah ini, perlu kita memahami bahawasanya solat istikharah ini mestilah solat sebentar, ada mesej, mungkin boleh kongsikan berkenan di playlist kepada badan. Okey, baik. Sebentar, para jemaah. Jadi solat istikharah ini, seperti mana kita katakan, solat yang di mana kita mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu faham. Penulis mengatakan ianya adalah untuk perkara-perkara mubah. Perkara-perkara mubah adalah perkara-perkara harus, bukan perkara-perkara wajib, bukan perkara-perkara haram. Maksudnya apa? Kalau perkara wajib, tak perlu kita istikharah dan tak boleh kita istikharah. Maksudnya apa? Kita tahu orang Islam diwajibkan solat 5 waktu. Sebentar Ustaz, saya nak istikharah. Saya nak solat zuhur ke tak nak solat zuhur ni hari? Nanti malam saya tak tahulah, macam penat. Saya nak solat isyak ke tak nak solat isyak? Ianya wajib. Perkara-perkara yang wajib, tak boleh kita istikharah nak lakukan ke tak lakukan. Tak boleh. Begitu juga perkara-perkara yang haram. Kawan saya ajak minum arak.
tak tahulah nak terima ajakan, nak pergi ke tak nak pergi ya, saya istikharah sebentar. Ataupun saya nanti ujung tahun saya nak pergi luar negara, kemudian adalah member-member ajak pergi kasino. Saya ni serba salah lah. Nak istikharah ke tak nak, nak pergi ke tak nak pergi? Sebentar saya istikharah. Boleh tak? Tak boleh. Perkara yang ternyata halal atau ternyata wajib mesti kita lakukan, tak ada pilihan. Perkara-perkara yang ternyata haram mesti ditinggalkan. Tak boleh kita beristikharah sama ada nak tinggalkan ke tak boleh tak tinggalkan. Jadi perkara penulis katakan di sini, istikharah itu adalah perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara mubah di mana kita buat A tak salah, kita buat B pun tak salah, cuma kita tak tahu mana yang lebih baik. Jadi memandangkan kita tidak tahu mana yang lebih baik, mana yang ada hikmah di sebaliknya, mana yang sesuai untuk diri kita, ianya mubah, ianya perkara-perkara harus, maka boleh kita beristikharah dalam perkara-perkara sedemikian. Bukan perkara yang wajib seperti solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak dan sebagainya. Bukan. Saya nak istikharah lah, saya nak terus beriman ke tak nak beriman? Tak boleh. Saya nak istikharah lah, saya nak percaya dunia kiamat ke tak percaya dunia kiamat? Tak boleh. Itu perkara yang memang rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Contoh, Ustaz, boleh tak kita istikharah untuk tunaikan haji? Tunaikan haji, baik, contoh. Tunaikan haji ianya adalah wajib bagi mereka yang berkemampuan. Kalau kita telah berkemampuan, kita wajib tunaikan haji. Namun, kadang-kala memandangkan kota atau sebagainya, saya bukan bincangkan ketika musim COVID ini, tetapi kadang-kala memandangkan kota, kita dapat kota ke tak dapat kota. Jadi kita nak pilih sama ada nak pergi tunaikan haji tahun 2021 atau tahun 2022 atau tahun 2023. Tak tahu. Dalam bab begini kita boleh istikharah. Contoh, ataupun kita nak tunaikan haji. Saya tak tahulah nak pilih agensi A ke, agensi B ke, agensi C. Dengar ni bagus, tapi itu lagi bagus. Ini ramai pengikutnya, tetapi tak ikut sunnah lah. Yang tu lagi kurang ramai, tapi ikut sunnah. Mana yang lebih baik? Kita beristikharah. Diperbolehkan. Jadi kita kena lihat, kita kena faham bila diperbolehkan kita beristikharah dan bila tak boleh kita beristikharah. Jadi penulis mengatakan di sini, seseorang yang ingin mengerjakan sesuatu permasalahan, sesuatu perkara yang bersifat mubah. Bersifat mubah tu bersifat yang harus. Footnote kat bawah tu ditulis, wajib dan mandub adalah sesuatu perbuatan yang dituntut supaya dilaksanakan. Manakala makruh pula ada sesuatu yang dituntut supaya ditinggalkan. Oleh demikian, solat istikharah hanya pada perkara-perkara mubah sahaja. Baik. Dan tidak dapat mengenal pasti mana satu yang terbaik untuk dirinya, disunatkan mengerjakan 2 rakaat solat istikharah dan hukumnya bukanlah wajib. Alhamdulillah. Solat tersebut boleh dilakukan ketika mengerjakan solat sunat rawatib atau tahiyatul masjid dan boleh dilakukan pada waktu malam ataupun waktu siang hari. Baik, apabila kita katakan solat istikharah ni para jemaah, bilakah waktu yang sesuai untuk seseorang itu mendirikan solat istikharah? Solat istikharah, kalau kita lihat, kalau kita renungkan, pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, kita mengetahui di sana ada waktu-waktu yang sangat baik untuk seseorang itu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, pada waktu solat qiyamul lail, pada waktu tengah malam. Sebagai contoh, pada 1/3 malam yang terakhir. Dan kalau kita hendak berqiyamul lail, kita hendak solat tahajud, kita nak solat istikharah pada ketika itu, diperbolehkan dan sangat baik sekali. Tetapi adakah disyaratkan mesti dilakukan pada waktu tengah malam? Jawapannya tidak. Katakan seseorang itu selepas solat fardu isyak, dia boleh solat istikharah. Istikharah mengenai sesuatu perkara yang ingin dilakukan. Alhamdulillah, diperbolehkan. Bahkan bukan hanya pada waktu malam, katakan contoh seseorang itu ada sesuatu hajat. Tadi siang di waktu kerja, dia nak buat satu keputusan. Dia tak tahu satu keputusan ni baik ke buruk. Jadi apa yang dilakukan, nanti lepas solat zuhur nanti, selepas solat zuhur dia nak tunaikan solat ba'diyah zuhur. 2 rakaat ba'diyah zuhur katakan. Jadi ketika dia nak solat 2 rakaat ba'diyah zuhur tu, dia jadikan solat istikharah ini ditunaikan selepas solat fardu zuhur. Diperbolehkan.
Bahkan kadang-kadang seseorang itu masuk ke dalam masjid. Apabila seseorang itu masuk ke dalam masjid, dia nak tunaikan solat tahiyatul masjid. Memandangkan dia disunatkan solat 2 rakaat apabila masuk ke dalam masjid, maka dia diperbolehkan dijadikan solat 2 rakaat itu sebagai solat istikharah. Jadi masuk ke dalam masjid, Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli raqatain atau hatta raqatain. Apa makal Nabi SAW. Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk, fala yajlis, janganlah dia duduk sehingga dia tunaikan solat 2 rakaat. Yakni solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid akan kita kupaskan nanti dalam bab solat tahiyatul masjid nanti insya-Allah. Tetapi perbincangan kita adalah memandangkan dia nak tunaikan solat 2 rakaat masuk dalam masjid, dia boleh tunaikan solat 2 rakaat itu katakan dengan dijadikan itu sebagai solat istikharah. Jadi solat istikharah ini secara rumusan tidak semestinya dilakukan pada waktu tengah malam, tidak semestinya solat istikharah itu pada waktu yang diadakan khas untuk solat istikharah, tidak, tetapi dia boleh tunaikan solat istikharah itu ketika selepas solat fardu. Lepas solat fardu memang nak solat ba'diyah, jadi dia tak solat ba'diyah maghrib, dia solat istikharah selepas solat fardu maghrib, diperbolehkan. Selepas solat fardu zuhur, di solat istikharah, diperbolehkan. Atau pada pertemuan kita yang lalu kita dah belajar, di waktu siang nanti kita disunatkan solat duha. Jadi kita nak tunaikan solat 4 rakaat duha. Jadi 2 rakaat solat duha tu dijadikan solat duha, lagi 2 rakaat dia solat istikharah, diperbolehkan. Jadi ringkasan para jemaah, solat istikharah ini adalah untuk perkara-perkara mubah, bukan yang wajib atau yang haram. Pada masa yang sama boleh didirikan bila-bila masa sahaja selagi mana bukan waktu-waktu yang terlarang. Baik. Solat tersebut boleh dilakukan ketika mengerjakan solat sunat rawatib atau tahiyatul masjid dan boleh dilakukan pada waktu malam ataupun di waktu siang. Maka seseorang yang mengerjakan solat istikharah dibolehkan membaca surah mana pun dari Al-Quran selepas membaca suratul Fatihah. Jadi ada beberapa perkara di sini. Solat istikharah pertama sekali kita katakan perkara-perkara mubah. Itu pertama. Nokta kedua, bila masanya? Bila-bila masa, sebelah siang atau sebelah malam. Waktu solat rawatib, qabliyah, ba'diyah, atau waktu solat tahiyatul masjid, atau waktu solat duha, atau waktu qiyamul lail. Semua diperbolehkan. Kemudian nokta seterusnya di sini mengenai surah apa yang nak dibaca. Mengenai surah apa yang dibaca, bagaimana tata cara mendirikan solat istikharah, para jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita nak tunaikan solat, hanya niatkan aku sengaja aku tunaikan solat sunat kerana Allah. Jadi kita tunaikan solat sunat. Nak sebut sengaja aku tunaikan solat sunat istikharah kerana Allah atau tak sebut tunaikan solat istikharah, tak mengapa. Yang penting kita apabila hendak melakukan satu perkara, kita dirikan 2 rakaat solat sunat. Inilah dia 2 rakaat solat sunat. Kita nak sebutkan sengaja aku tunaikan solat istikharah atau sengaja aku tunaikan solat sunat atau sebagainya, semua diperbolehkan. Jadi solatnya solat sunat seperti biasa, kita takbiratul ihram. Selepas takbiratul ihram, seperti biasa selepas untuk solat, kita disunatkan membaca doa iftitah. Maka kita diperbolehkan membaca doa iftitah seperti biasa. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau kita baca doa iftitah yang lain. Semua diperbolehkan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selepas membaca doa iftitah, kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah kemudian diikuti dengan surah. Lepas suratul Fatihah, kita baca surah. Surah apa nak baca? Surah apa yang kita nak baca diperbolehkan. Kita nak baca sebahagian surah Al-Baqarah, silakan. Kita nak baca surah Ad-Duha, silakan. Kita nak baca Li'ila fi Quraisy, diperbolehkan. Kita nak baca Qul ya ayyuhal kafirun, diperbolehkan. Kita nak baca Inna a'tainakal kautsar, boleh. Lepas Fatihah, katakan kita baca surah seperti yang saya sebutkan tadi, atau katakan kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu rukuk, sujud semua seperti biasa, seperti solat-solat biasa. Rakaat kedua kita bangkit, kemudian baca suratul Fatihah, kita baca surah yang kedua. Surah apa nak baca pun diperbolehkan.
Seperti mana yang saya pernah sebutkan para jemaah yang dirahmati Allah. Dalam solat-solat sunat, seperti mana yang saya pernah sebutkan, tak ada sesuatu surah yang wajib, surah tertentu yang wajib dibaca. Kalau tak baca surah itu, tak sah solat kita. Tidak. Sama ada solat tahajud, sama ada solat duha, sama ada solat rawatib, sama ada solat witir. Lepas Fatihah, bacalah surah mana yang kita inginkan. Cuma kadang-kadang digalakkan lepas Fatihah kita baca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, kemudian rakaat kedua lepas Fatihah kita baca Qul huwallahu ahad. Itu yang penulis katakan, sentence tadi yang disebutkan di sini tadi, seseorang yang mengerjakan solat istikharah diperbolehkan membaca surah mana pun daripada Al-Quran selepas baca suratul Fatihah. Setelah itu hendaklah dia membaca tahmid, selawat ke atas Nabi SAW, dan selanjutnya membaca doa sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian dia disunatkan membaca doa. Kana Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Bahawasanya Rasulullah SAW mengajarkan kami beristikharah dalam semua hal. Kama yu'allimuna surata minal Quran, sebagaimana Nabi SAW mengajar kepada kami membaca surah daripada Al-Quran. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka'u rak'ataini. Sekiranya seseorang hamba itu ingin melakukan satu perkara yang mustahab, maka hendaklah dia rukuk dengan 2 rakaat. Ya, falyarka' rak'ataini min ghairi faridah. Thumma liyaqul, hendaklah dia mendirikan solat 2 rakaat, bukan solat fardu. Jadi kita tak boleh jadikan solat istikharah tu solat fardu. Jadi hendaklah dia tunaikan solat sunat 2 rakaat, bukan daripada solat fardu, kemudian dia membaca doa. Ada beberapa riwayat dalam bacaan doa ini, antara lain adalah riwayat yang disebutkan di dalam kitab kita ini. Kemudian dia baca, Allahumma astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Baik, fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub. Baik, kita lihat makna doa tadi. Jadi penulis mengatakan, jika salah seorang di antara kamu hendak melakukan sesuatu perkara, maka terlebih dahulu hendaklah mengerjakan solat 2 rakaat sunat, bukan wajib. Selepas itu membaca doa, Ya Allah, aku memohon pilihan menurut pengetahuanmu dan memohon ketetapan dengan kekuasaanmu. Aku mohon kurniaanmu yang maha agung, sebab sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa dan aku tidak memiliki kekuasaan. Engkaulah yang maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Baik. Wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta allamul ghuyub, sedangkan engkau maha mengetahui segala perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, sesungguhnya Allahumma in kunta ta'lamu, sekiranya engkau mengetahui bahawasanya perkara ini khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, sekiranya perkara ini baik bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupanku dan bagi urusanku. Atau mengatakan ajili amri wa ajilihi, sama ada untuk jangka pendek atau jangka panjang. Faqdurhu li, maka engkau takdirkanlah ianya untukku. Wa yassirhu li, dan permudahkanlah ianya bagiku. Thumma barik li fihi, kemudian ya Allah engkau berkahilah ianya untuk diriku ini, berkahilah ianya untukku. Wa in kunta ta'lamu, dan namun sekiranya engkau mengetahui ya Allah, anna hadzal amra, sesungguhnya engkau mengetahui bahawa perkara ini syarrun li fi dini, buruk bagiku untuk agamaku, wa ma'ashi, dan buruk bagiku untuk kehidupanku, wa akibati amri, dan buruk bagiku dalam kesudahanku. Atau mengatakan ajili amri wa ajilihi, sama ada untuk jangka pendek atau jangka panjang. Fasrifhu anni, maka jauhkanlah ianya daripadaku. Wasrifni anhu, dan jauhkan aku daripadanya. Waqdurli
al-khairat, dan ya Allah engkau takdirkanlah bagiku apa juga yang baik. Haitsu kan, di mana jua, bila-bila masa jua kau takdirkan apa yang terbaik. Thumma ardini, kemudian kau jadikanlah aku redha kepada apa yang telah kau takdirkan. Qal, baik, wa yusammi hajatahu, kemudian disebutkan apa yang dihajatkan. Ai yusami hajatahu inda qaulihi Allahumma in kana hadha amra. Baik. Jadi penulis mengatakan di sini para jemaah, itulah antara doa solat istikharah. Jadi kita dapat lihat ketika solat istikharah ini, seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia akur kelemahan dirinya dan dia akur bahawasanya Allah Maha mengetahui segala yang baik dan segala yang buruk. Allah Maha mengetahui segala yang terdahulu dan segala yang terkemudian. Allah Maha mengetahui apa yang baik baginya, bagi dunianya, bagi kehidupan dunianya, kehidupan akhiratnya. Kadang-kadang kita tak mengetahui, maka kita pun bertawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua cara kita membaca doa tadi. Kemudian pada ketika sama ada selepas kita baca doa itu, kemudian kita sebut apa yang kita ingin sebutkan, atau mengikut penulis ada juga kita boleh sebutkan ketika kita sebutkan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha mengetahui bahawasanya perkara ini. Kita sebutkan apa perkara tersebut. Kemudian kita katakan khairun li, baik bagiku. Ini contoh. Jadi ketika kita sebutkan hadzal amra, perkara itu, baru kita sebutkan apa yang kita niatkan. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita boleh lakukan perkara ini dengan membaca dua jenis doa. Pertama, alangkah baiknya kalau kita dapat hafal doa istikharah ini. Kalau kita dapat hafal doa istikharah ini, bolehlah kita membacanya, kemudian kita niatkan dalam hati apa yang kita hajatkan. Akan tetapi kalau kita tidak hafal doa tersebut, kita boleh membacanya dalam bahasa Melayu. Dan kita baca terjemahannya, tak semestinya word by word daripada terjemahan apa yang kita baca tadi, tetapi secara umum kita tahu maksudnya, kita mengetahui apa yang kita hajatkan, kita mengetahui, ya Allah ya Tuhanku, aku beristikharah kepadamu kerana engkau Maha mengetahui segala yang baik dan yang buruk, engkau Maha mengetahui segala yang terdahulu dan terkemudian, engkau Maha mengetahui segala perkara yang zahir dan segala perkara yang gaib, engkau Maha mengetahui segala perkara yang baik bagiku dan yang buruk bagiku, maka aku beristikharah kepadamu ya Allah dalam urusan perkaraku ini. Ya Allah ya Tuhanku, aku telah mendapat offer, katakan, untuk bekerja di 3 syarikat. Syarikat A kita sebutkan, syarikat B dan syarikat C, katakan, aku tidak tahu bagaimana hendak membuat keputusan ini. Aku mohon kepadamu ya Allah, engkau takdirkanlah apa yang paling baik bagiku daripada 3 syarikat tadi. Berilah aku petunjukmu dan taufik dan hidayahmu untuk aku membuat pilihan ini ya Allah. Sekiranya syarikat A, B atau C itu baik bagiku, bagi kehidupan dunia dan akhiratku, bagi untuk jangka pendek dan jangka panjangku, baik bagiku untuk agamaku, contoh kita sebutkan, maka aku mohon padamu ya Allah, engkau takdirkanlah ianya untukku ya Allah, dan berkahilah apa yang kau takdirkan, dan jadikanlah aku redha kepada apa yang telah kau takdirkan. Sekiranya untuk memilih pekerjaan ini tidak baik pula bagiku, bagi agamaku, kehidupan duniaku dan akhiratku, jangka pendek atau jangka panjang, maka kepadamu ya Allah aku bertawakal, aku beristikharah kepadamu ya Allah, engkau takdirkanlah apa yang terbaik. Sekiranya ianya tidak baik bagiku, jauhkanlah ianya daripadaku dan jauhkan aku daripadanya, dan aku mohon kau jadikanlah aku redha kepada apa yang telah kau takdirkan. Contohlah. Dan doa ini boleh kita baca di 2 tempat. Sama ada kita bacanya ketika kita sedang sujud, mungkin kita solat istikharah ini, lamakan rukuk seperti biasa yang kita sebutkan, lamakan sujud seperti biasa kita sebutkan, kemudian sujud yang terakhir kita doalah doa yang kita sebutkan tadi. Doalah doa yang kita katakan tadi. Sama ada dalam bahasa Arabnya, atau kalau kita tidak hafal doa tadi dalam bahasa Arab,
kita boleh baca doa tadi dalam bahasa Melayu ketika sujud kita. Kita berdoa kepada Allah seperti yang saya sebutkan tadi, kita mengadu kepada Allah dan serahkan urusan tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita habiskan solat kita dengan duduk tasyahud akhir, kemudian kita beri salam, alhamdulillah kita beristighfar seperti biasa. Itu satu cara. Cara yang kedua, kalau kita nak jadikan doa ini selepas kita beri salam, maka baru kita berdoa kerana kita tak biasa katakan berdoa ketika sujud, kita boleh baca doa ini selepas kita beri salam. Namun, membaca doa ini ketika sujud itu lebih afdal. Ya, seperti mana telah kita sebutkan sebelum ini, secara umum membaca doa dalam solat daripada membaca doa selepas kita memberi salam. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Baik. Dalam mengerjakan solat istikharah, tidak terdapat sesuatu bacaan surah tertentu. Ini perkara ini telah kita sebutkan lah ya. Tidak ada terdapat sesuatu bacaan surah tertentu di samping tidak perlu dikerjakan secara berulang-ulang. Imam Nawawi berkata, sesudah mengerjakan solat istikharah, seseorang itu semestinya mengerjakan apa yang dirasa lebih baik untuk dirinya. Di samping itu, hendaklah dia benar-benar bebas dari dorongan dan kehendak yang bersifat peribadi. Jadi tidak boleh wujud sebarang pilihan terbaik sebelum mengerjakan solat istikharah. Jika demikian, maka sama halnya dengan tidak beristikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kurang tawakal diri terhadap pengetahuan dan kekuasaan Allah. Oleh yang demikian, seseorang mestilah mempercayai kehendak Allah yang akan ditetapkan ke atas dirinya. Dengan itu bererti dia tidak memaksa kehendak peribadi ketika beristikharah untuk mencari petunjuk yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jemaah yang dimati Allah, yang dimaksudkan di sini, kalau kita nak istikharah, sebaiknya sebelum kita membuat keputusan. Jangan kita dah buat keputusan baru kita istikharah. Jangan. Maksudnya para jemaat, jadi kalau kita nak buat, kita nak beristikharah, katakan, saya tak tahu sama ada saya nak pergi ke tak pergi. Sekarang Indonesia dah buka perjalanan, dah boleh pergi Indonesia, dah boleh pergi Hong Kong, dah boleh pergi sana, dah boleh pergi sini. Saya tak tahulah nak pergi sekarang ke nak pergi tahun depan sajalah, urusan tak penting sangat. Kemudian dalam perkara ini dia tak pasti, maka dia istikharah. Ini contoh. Tetapi jangan sampai contohnya dia tak pasti nak apa, ada kawan dia ajak untuk pergi ke luar negara. Baiklah, awak pergi beli tiket semua dah confirm, ya. Sekejap saya istikharah dulu. Awak dah suruh dia beli tiket, dah suruh confirm semua, kemudian istikharah. Jadi bagaimana? Tak wajar. Begitu juga katakan kita dah dapat kerja, kita tak tahu nak terima ke tak terima. Maka kita dah sign terima semua, lepas tu kita istikharah. Bukan caranya demikian. Istikharah, para jemaah yang dirahmati Allah, sebaiknya adalah sebelum kita buat keputusan tersebut. Dan kita dalam istikharah tak boleh kita ikutkan keputusan peribadi. Kita beristikharah, nak terima lah A, nak dapat istikharah yang A lah je, tak nak yang B. Jadi kita ada kat situ ada vested interest. Sebaiknya jangan. Jadi dalam kita beristikharah tu berarti kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan apa yang terbaik. Kemudian kita istikharah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Cuma masalahnya adalah orang bertanya, adakah kita kena ulang istikharah? Mengikut Imam Nawawi rahimahumullah, kita tidak perlu mengulang-ulangi istikharah. Once kita dah solat istikharah sekali, dah sempurna alhamdulillah, dah mencukupi. Kemudian kita buat keputusan. Cuma kadang-kadang orang katakan, Ustaz, saya dah istikharah tetapi tak dapat alamat lah Ustaz. Saya tak pasti. Dia begini para jemaah. Kita tengok, perkara ini perkara kecil atau perkara besar. Urusan biasa atau urusan yang sangat besar. Kalau urusan biasa, kadang-kadang urusan yang kita perlu buat keputusan setiap hari, kemudian kita apabila kita buat, kita solat istikharah, mohon petunjuk Allah, kemudian kita buat keputusan selepas solat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang telah kita istikharahkan, kita tawakal kepada Allah. Tetapi dalam masalah urusan besar tu, kadang-kadang kita, contohlah, kita sama ada kita nak berhenti kerja ke tidak. Kita dah kerja 30 tahun tempat ni.
tapi ada yang tak kena. Kita nak berhenti kerja, kalau kita berhenti kerja macam mana pula halnya? Kenapa nak berhenti kerja? Sudahlah, kerja tempat sini dah berapa lama tak dibenarkan pakai tudung lah, atau kerja tempat sini tak dapat tunaikan solat lah, atau kerja tempat sini katakan ada banyak sangat politik kat dalam tempat kerja, atau banyak sangat fitnah memfitnah, tak ada ketenangan, contoh. Atau kita dapat pinangan daripada A atau B, kemudian kita nak istikharah, tak dapat petunjuk. Ini contoh. Jadi dalam hal ini, macam mana kita dapat nak tahu mengenai apa yang kita istikharahkan itu, bagaimana petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala seseorang itu lakukan solat istikharah, katakan selepas solat fardu isyak di waktu malam, kemudian dia tidur. Jadi ketika dia tidur itu, kadang-kala mungkin dapat ilham daripada Allah, daripada apa yang diistikharahkan. Mungkin hatinya tenang, dia dapat ketenangan, kekhusyukan, lebih mirip kepada A, tak mirip kepada B. Atau lebih mirip kepada C, tak mirip kepada D. Selepas istikharah, kemudian tak pastilah. Kemudian lepas tu belum clear sangat. Besok dia istikharah lagi. Dalam perkara-perkara yang besar, kalau dia nak istikharah 2-3 kali, diperbolehkan. Secara umum, kalau perkara-perkara biasa, rutin, satu kali istikharah cukup. Tetapi perkara-perkara besar, dia nak dapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, nak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia diperbolehkan ulangi apa yang diistikharahkan. Dalam masalah bagaimana untuk kita mengetahui apa yang kita istikharahkan itu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti yang saya katakan, kadang-kadang hati kita tenang, kemudian kita tawakal kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala permudahkan, Allah Ta'ala takdirkan apa yang terbaik bagi diri kita selepas kita istikharahkan. Jawapan istikharah itu tidak semestinya daripada mimpi. Jawapan istikharah itu kadang-kadang berbagai bentuk. Kadang-kadang dengan tenang hati kita, lebih mirip kepada yang ini, bukan yang itu. Dan seperti yang saya sebutkan, tak boleh kita ada vested interest, tak ada urusan peribadi, kita tak ada sengaja engineerkan nak kita tenang kat sini tak nak. Itu kita dah override kita ni istikharah, kita dah masuk campur dalam urusan istikharah, ya. Jadi kita kena serahkan kepada Allah dan kita letakkan apa yang lebih tenang hati kita dalam membuat keputusan. Kadang-kadang jawapannya seperti yang saya katakan bukan dari segi mimpi atau sebagainya. Selepas kita beristikharah, kemudian waktu kita berbual-bual dengan kawan, lalu kawan kita pula bawa topik yang apa yang kita istikharahkan tadi, kemudian kawan kita beri pendapat, kau tengah cakap pasal orang ni, ataupun kau tengah cakap pasal syarikat ni. Oh, syarikat kau nak sebut ni, oh dulu kawan aku pernah kerja kat situ. Mereka kat dalam situ, oh banyak penipuan ke, ada perkara-perkara yang tak betul. Contoh, kita tak tahu nak pilih mana syarikat contoh. Atau kita nak pilih A ke B untuk berkahwin atau sebagainya. Aku dengar si B tu nampak saja baik, tapi di sebaliknya ada banyak perkara-perkara yang aku dengar yang tak wajar. Atau apa juga perkara, tiba-tiba ada seseorang yang mungkin Allah SWT takdirkan untuk beri kita nasihat. Itu juga antara lain jawapan istikharah kita. Kadang-kadang tiba-tiba ada seseorang untuk beri kita nasihat, menasihat yang atas dasar takwa. Bukan yang cocok, menyocok atau nasihat yang bersifat hasad dengki, bukan. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Kadang-kadang pula istikharah tu jawapannya dengan berbentuk yang lain. Contohlah, kita dapat terima, kita apply rumah HDB, kemudian kita istikharah, tak tahu mana satu nak pilih. Kadang-kadang dapat surat daripada HDB, nak pilih tingkat 10, nak pilih tingkat 8, nak pilih tingkat 7, nak pilih tingkat 2. Mana satu nak pilih blok ni ke blok itu. Tak tahu mana yang bagus lah. Blok tu betul-betul depan MRT, blok ni betul-betul depan shopping center. Contohlah. Okeylah, kita istikharah. Mungkin aku nak pilih blok sini first choice, blok situ second choice dan sebagainya. Namun kita dah istikharah dah. Kemudian lepas istikharah kita choose. Namun apabila tiba masa kita, contoh, unit yang kita nak ambil itu telah diambil orang. Atau flat yang kita nak beli itu dah sold out katakan. Alamak, wasted. Rumah tu betul-betul depan shopping center, betul-betul depan swimming pool, betul-betul depan kemudahan. Jangan kita risau, reda kepada Allah SWT, kerana ingat tak, awak telah beristikharah, dah istikharah, ini jawapannya.
Asalnya awak lepas istikharah, awak nak pilih blok itu, blok ini awak pilih berdasarkan awak rasa baik, tetapi dengan berkat istikharah awak, Allah telah takdirkan awak tak dapat langsung rumah ini, rupa-rupanya tanpa awak sedari, kawasan itu mungkin tak baik bagi awak. Awak tak tahu. Ini adalah jawapan istikharah. Jadi jawapan istikharah ini berbagai bentuk. Yang penting, selepas kita beristikharah, kita serahkan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya letak satu contoh yang pernah saya berikan. Selepas sekolah dahulu, saya pernah kerja part time lah ya. Baik, ketika kerja part time temporary itu sementara tunggu NS, kemudian pada ketika tu syarikat tu ada buat dinner and dance. Saya tahu takkan nak pergi dinner and dance kita dah tahu dah, istikharah hanya perkara-perkara yang mubah, perkara yang haram atau sebagainya tak boleh kita pergi. Tapi semua orang pergi, saya takkan Azmi je tak pergi. Macam mana nak cakap dengan supervisor? Atas kelemahan saya pada ketika itu, tak apalah solat istikharah. Solat istikharah nak pergi ke tak nak pergi. Macam mana nak cakap? Solat istikharah. Kemudian lepas solat istikharah, macam tak boleh tahu. Takkan nak pergi dinner and dance. Tapi kerana desakan kawan-kawan semua, okeylah, baiklah, pergilah. Saya katakan saya pergi. Contoh, on that very night, dalam perjalanan nak pergi dinner and dance tu, saya naik motor pada ketika itu, kat expressway, motor saya ditakdirkan rosak. Subhanallah. Jadi kita lihat, pada ketika itu apabila motor saya rosak, dalam perjalanan nak pergi dinner and dance kononnya, expressway, alhamdulillah. Inilah jawapan istikharah yang dulu saya pernah buat. Jadi selepas beristikharah, kadang-kadang kita lebih mirip nak buat A atau B, kemudian tetapi kita usahakan perkara yang A atau B tadi, namun dengan berkat istikharah tadi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan apa yang terbaik bagi diri kita, bagi agama kita, dunia dan akhirat kita. Ini contoh para jemaah. Jadi maksud di sini para jemaah yang dirahmati Allah, kita cuba usahakan jadikan amalan beristikharah ini satu kebiasaan. Atau atas apa juga perkara kita nak buat, terutama sekali perkara-perkara yang agak penting, kita beristikharah. Ini contoh para jemaah dan yang dirahmati Allah. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan apa yang kita istikharahkan, dan kita yakin dengan takdir yang telah ditetapkan. Kita redha kepada Allah Taala. Kalau kita dah istikharah kemudian kita tak dapat apa yang kita hajatkan, kita yakin ada hikmah di sebaliknya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada sebagian perkara kamu sangka tak baik bagi kamu, tapi sebenarnya baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada sebagian perkara kamu sangka baik bagi kamu, tetapi sebenarnya tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang kerdil dalam apa juga keputusan yang kita nak ambil, keputusan yang penting, dalam apa juga urusan, kita beristikharah kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon petunjuk, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita membuat keputusan, kemudian kita redha kepada Allah Taala dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan tidak akan menyesal orang yang beristikharah dan orang yang bermesyuarat. Jadi apa juga keputusan, kita istikharahkan dahulu. Selepas kita beristikharah, insya-Allah kita tidak akan menyesal kerana kita tahu aku dah istikharah. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam bisawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita hari ini dengan tajuk solat istikharah. Moga-moga dapat kita amalkan untuk beristikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga keputusan yang perlu kita ambil. Namun seperti mana saya sebutkan, kita sebelum buat keputusan tersebut, sebelum kita istikharah, kita jangan buat keputusan yang tetap, kemudian kita istikharah kepada Allah. Dan seperti mana saya sebutkan tadi, solat istikharah boleh dilakukan pada bila-bila masa, sebelum kita mendirikan solat fardu, selepas kita mendirikan solat fardu, ketika solat rawatib, selagi mana bukan waktu-waktu yang terlarang. Kemudian kita boleh berdoa tadi ketika dalam sujud, selepas solat dan sebagainya.
InsyaAllah, moga-moga dengan kita beristikharah, kita amalkan solat istikharah, kita lebih bertawaduk. Berarti kita dalam apa juga urusan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita insan yang kerdil. Kita kadang-kala di sebalik kebijaksanaan kita, kadang-kala kita tak mengetahui mana yang lebih baik bagi kita, mana yang sewajarnya kita ambil keputusan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga dapat kita beristiqamah dan mengamalkan solat istikharah. Bagi mereka-mereka yang selama ini dah memang solat istikharah, boleh terus mengamalkannya. Bagi mereka yang mungkin jarang atau tak pernah beristikharah sebelum ini, bolehlah mula biasakan solat istikharah dalam membuat satu keputusan-keputusan yang penting. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Dan pada pertemuan akan datang, kita akan masuk pada solat seterusnya. Pada pertemuan akan datang, kita akan bincangkan tentang solat tasbih dan solat hajat. Ada tak di sana solat tasbih sebenarnya? Ada tak di sana solat hajat sebenarnya? Solat tasbih ni daripada hadis sahih ke hadis dhaif sebenarnya? Boleh tak kita amalkan solat tasbih? Bilakah waktu-waktunya? Boleh solat tasbih dalam keadaan berjemaah ke tidak? Dan bagaimana pula dengan solat hajat? Ada tak solat hajat dengan tata cara tertentu? Dan sebagainya, semuanya itu akan kita kupaskan nanti pada pertemuan akan datang di muka surat 506. Jadi minggu depan kita akan sambung pada pengajian kita di muka surat 506 dalam bab solat tasbih, insyaAllah. Untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita kupaskan bersama. Silakan para jemaah, barang siapa ada soalan, silakan. Mungkin boleh kongsikan berkenaan FB playlist kepada jemaah. Okey, silakan. Baik, daripada Puan Aziza Abdul Rahman, salam Ustaz, solat sunat istikharah itu ada tujuan atau hajat tertentu atau apa-apa? Jadi seperti mana saya katakan, solat istikharah kalau dalam bab kategori ya, kalau kita ada hajat, ada tujuan, kita nak berdoa, insya-Allah kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang tentang bab solat hajat. Ada tak solat hajat khusus, satu solat yang dinamakan sebagai solat hajat, atau kita boleh tunaikan secara umum? Akan kita kupaskan pada minggu hadapan. Tetapi solat istikharah ini adalah solat di mana apabila kita ingin mohon petunjuk daripada Allah mengenai sesuatu urusan, nak buat keputusan. Ini yang kita solat istikharah. Kita ingin petunjuk daripada Allah tentang keputusan, sama ada kita ada 2 pilihan atau 3 pilihan. Kita nak pilih salah satu daripada pilihan mana yang lebih baik daripada 3 tadi. Kita beristikharah kepada Allah. Atau even kita cuma ada satu pilihan, satu offer. Tak tahu offer ni baik bagi kita ke tidak. Sebelum kita nak buat keputusan tersebut, nak terima offer itu, maka kita beristikharah kepada Allah, mohon petunjuk daripada Allah sama ada perkara ini baik bagi kita atau tidak. Itu maksudnya. Di sinilah kita solat dengan solat istikharah. Dan seperti mana saya sebutkan, ketika kita nak solat, kita boleh sebutkan sengaja tunaikan solat istikharah kerana Allah, atau boleh juga kita secara umum kita sebutkan sengaja tunaikan solat sunat kerana Allah. Memadai. Kita sebutkan solat sunat kerana Allah. Solat sunat apa? Allah Maha mengetahui. Niat kita tu adalah untuk mohon petunjuk. Inilah dia solat mohon petunjuk daripada Allah, atau kita sebutkan sebagai solat istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan siapa ada soalan yang lain. Istikharah dengan berdoa sahaja boleh ke tidak tanpa solat sunatnya? Kalau kita istikharah dengan berdoa, berarti kita bukan solat, bukan dengan solat, dengan mendirikan solat. Itu hanya kita berdoa. Kita berdoa di mana juga kita boleh berdoa. Kita boleh berdoa, bahkan kita mohon sesuatu, ya Allah Tuhanku, aku mohon kau permudahkanlah urusanku. Sekarang ini kita mohon, kita berdoa, ya Allah Tuhanku, aku ada 2 pilihan ini, aku tak tahu mana satu nak buat. Ya Allah, bila aku petunjuk. Ini berdoa. Berdoa di sini senantiasa kita berdoa, memang kita digalakkan. Tetapi di dalam Islam,
memang sangat digalakkan dalam apa juga perkara kita nak berdoa sesuatu, kita dirikan solat 2 rakaat, kemudian kita berdoa. Kita dirikan solat 2 rakaat, kemudian kita mohon petunjuk. Ini yang penting, ini yang lebih afdal. Pada pertemuan akan datang ketika solat hajat itu, akan saya kupaskan solat yang dikatakan solat hajat itu apa sebenarnya. Jadi secara umum, sama ada solat hajat kita nak berdoa, kemudian kita solat 2 rakaat kemudian berdoa, dan begitu juga kita ingin petunjuk, kita solat 2 rakaat. Jadi maksudnya secara ringkas, memang berdoa itu kita digalakkan berdoa bila-bila masa, tetapi tidak sama dengan kita dirikan solat 2 rakaat kemudian kita berdoa. Sama ada berdoa atau mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara amalan salafus soleh, mereka-mereka yang beriman kepada Allah, jadi mereka sujud kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, kemudian selepas ataupun ketika sujud tadi, di situlah mereka berdoa atau beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, siapa soalan yang lain? Okey, baik. Saya mula-mula berkobar mau tukar rumah. Soalan daripada Puan Aisyah Rahman. Saya mula-mula berkobar mau tukar rumah, lalu saya solat istikharah selama 7 malam. Tiada perasaan langsung sama ada untuk tukar atau tidak tukar dengan tiada perasaan berkobar-kobar yang sebelum ini. Dilemanya, boleh tak tolong explain, adakah ini mungkin bererti saya jangan tukar rumah? Baik. Dia begini, kadang-kala ini satu contoh yang baik. Kita nak tinggal rumah ni dah lama sangat, kemudian berkobar-kobar nak tukar rumah, kemudian kita beristikharah, mohon, baik, itu satu amalan yang baik di mana kita mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk tukar rumah ke tidak. Kemudian selepas kita beristikharah, kemudian bincanglah dengan suami. Suami pun kira-kira sudahlah, contoh ya, senario A, kemudian selepas kita beristikharah, kemudian suami kata, oh baik juga ya, kebetulan kat depan sana, depan masjid tu ada orang nak jual rumah, yuk kita pergi tengok. Ini antara lain, mungkin berkat kita istikharah Allah Ta'ala beri petunjuk. Tetapi satu senario yang lain, dah berkobar-kobar nak jual rumah, nak tukar rumah, kawan kita dah tukar rumah, kawan kita ni pula dah upgrade executive condo, kawan kita situ dah tukar rumah baru, kita ni nak pilih lah nak tukar-tukar rumah. Namun selepas tukar-tukar dah berkobar-kobar nak beli rumah ni, kemudian suami pergi kat HDB check, kemudian check loan tak approve. Contoh, alhamdulillah, kita kena yakin, ingat tak kita beristikharah, kita dah istikharah, kemudian suami dah usahakan, kemudian tak approve. Ini antara lain contoh berkat jawapan daripada istikharah yang kita telah sebutkan, mungkin tak baik kita daripada untuk tukar rumah sekarang ini. Ataupun apabila kita dah bincang dengan suami, selepas beristikharah, kemudian suami fikir-fikirkan, kita ni hutang dah habis, kita nak tukar rumah ni, nak tukar rumah apa sebabnya? Kita nak downgrade ke nak upgrade? Tak semestinya semua orang upgrade rumah eksekutif atau rumah kondo kita pun nak ikut sama. Kita walaupun sekarang dah habis hutang, dah aman, lepas tu kita nak memperbaharui hutang yang baru, sudahlah, sampai bila kita nak kerja setakat untuk bayar hutang kita? Contoh. Jadi perkara-perkara begini kadang-kadang perkara-perkara sampingan-sampingan antara lain adalah jawapan secara tak langsung daripada berkat istikharah kita tadi. Ataupun kita mohon, kemudian tak approve, kemudian kita apply, kadang-kadang tak dapat, atau sebagainya. Antara lain, tadi mula-mula bersemangat nak pindah rumah, bersemangat. Tapi apabila selepas kita baca Quran atau baca dalam bab hutang piutang ni, sudahlah ya, ada orang dari sekarang ini busuk-busuk semua dah aman, dah tenang, nak tukar rumah lain, kemudian hutang baru, hutang diperbarui, dah macam dah tak keinginan lah nak tukar rumah. Ini juga contoh mungkin berkat daripada apa yang kita istikharahkan. Dua orang mempunyai jawapan yang berbeza. Satu lagi mungkin wajar bagi dia tukar rumah, satu lagi mungkin tak wajar. Setiap orang kita tak mengetahui mana yang lebih baik. Allah Maha mengetahui apa yang lebih baik bagi orang tersebut, dan berkat istikharahnya tadi, moga-moga Allah Ta'ala takdirkan apa yang terbaik bagi dirinya, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan para jemaah kalau ada soalan yang lain.
Puan Rohani bertanya, solat wuduk boleh dikerjakan waktu terlarang. Solat wuduk, kita akan bincangkan nanti antara jenis-jenis solat. Solat wuduk adalah solat yang disunatkan bagi seseorang yang beristiqamah, yang konsisten. Konsisten untuknya setiap kali lepas wuduk dia solat sunat. Kalau dia ini kategori seseorang itu memang amalan dia setiap kali lepas wuduk dia solat sunat, maka untuk diri dia setiap kali lepas wuduk dia boleh tunaikan solat sunat. Tak kira waktu yang terlarang atau bukan waktu terlarang. Kerana dia solat sunat ini bukan disebabkan waktu, tetapi disebabkan selepas dia berwuduk. Dia diperbolehkan. Begitu juga dengan solat, katakan katakan solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid, dia masuk masjid, Rasulullah katakan, idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rakatain atau hatta yarka rakatain. Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sehingga dia tunaikan solat 2 rakaat. Memandangkan Rasulullah katakan setiap kali seorang masuk masjid, jangan duduk sehingga tunaikan solat 2 rakaat, maka dia boleh tunaikan solat 2 rakaat. Solat tahiyatul masjid tadi sebagai penghormatan kepada masjid setiap kali dia masuk masjid. Tak kira waktu larang atau waktu yang dilarang. Itu secara umum. Silakan soalan yang lain. Ustaz, tunjukkan buku lama sikit. Baik. Buku yang kita gunakan adalah kitab Fiqh Sunnah tulisan Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah. Ya. Kitab ini daripada Al-Hidayah. Ya. Jadi kita boleh beli kitab ini katakan di kedai buku Muslimedia di berdekatan dengan Masjid Qasim, atau juga di kedai buku Haji Hashim di Juchat Kompleks. Ya. Jadi kitabnya kitab Fiqh Sunnah, kita sedang menggunakan jilid 1 dan tak lama lagi, jilid 1 ni sebenarnya tinggal beberapa muka surat. Tak lama lagi kita akan berpindah kepada jilid 2 insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan memandangkan kita bicara tentang jilid 2 ini, bagi para jemaah yang mengikuti kuliah kita di Masjid Qasim, alhamdulillah teman kita daripada Masjid Qasim tersebut, salah seorang jemaah kita, Puan Hawa, beliau telah orderkan kitab ini dan beliau telah nyatakan bagi jemaah Masjid Qasim boleh pergi ke kedainya di di Gelang Serai, ya, di Pasar Gelang Serai untuk mendapatkan kitab tersebut. Beliau usahakan dan masya-Allah tabarakallah beliau telah berinfak untuk memberikan kitab ini. Jadi sesiapa yang memang ikuti kuliah di Masjid Qasim boleh pergi ke gerainya di Pasar Gelang Serai untuk mendapatkan kitab tersebut. Jadi alang-alang kita pergi ke kedai beliau, bolehlah kita menyokong usaha beliau itu dengan membelilah apa yang beliau usahakan di kedai tersebut. InsyaAllah, silakan. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah, kalau tak ada soalan yang lain, soalan berikutnya ini, boleh dilakukan satu set 2 rakaat solat duha dan sambungan 2 rakaat solat istikharah? Boleh. Jadi kalau kita buat solat istikharah, kita buat solat duha katakan 4 rakaat, 2 rakaat solat duha dan 2 rakaat kita solat istikharah, diperbolehkan. Ya. Ada soalan yang lain? Pihak masjid juga ingin memberitahu bahawasanya di portal Masjid Qasim, di Facebook Masjid Qasim itu, pihak masjid telah mengkompilkan video-video yang lalu. Jadi ada di antara jemaah bertanya di mana nak cari video-video yang lalu untuk menonton semula video-video yang lalu. Di tempat di Facebook page Masjid Qasim ada list video playlist, ya, video-video yang lalu dengan tajuk-tajuk, katakan tajuk bab solat qiyamul lail, tajuk bab solat duha dan sebagainya. Ada di playlist Masjid Qasim, dan Puan Safura, salah seorang jemaah Masjid Qasim juga, senantiasa buat recording dan beliau upload di YouTube, juga boleh mengikutinya insya-Allah. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.